Dalam yang tadi tu input tu benda yang tak begitu kritikal. Yang kritikal ni di bahagian dia punya panel kawalan ataupun control panel. Dalam control panel ni dia adalah dikawal secara automatik. Maksudnya berlaku apa-apa, dalam tu dia ada toggle switch. Toggle switch tu kamu boleh pilih dia nak secara auto ataupun secara manual. Tapi kebanyakannya kita setting kepada auto. Bila berlaku kebakaran dia terus bunyi lah. Contoh input dia apa? Peranti pengesan kebakaran. Tadi apa yang saya kata input apa? Ada 3 input dia. Cuba sebutkan 3 input tu apa? Apa input 3 tadi tu? Dengar tak dengar ni? Hello? Ada orang tak kat line ni? Testing. Dengar tak? Dengar sikit. Dengar ke dia lag ke apa ni? Dia lagi ke? Dia lag macam sikit. Oh ya ke? Okey. Lain saya kot. Yang lain-lain okey tak? Yang lain okey. Sadi okey. Izri okey. Ada lag juga. Okey, tak apalah. Inilah cabaran kita buat kelas online macam ni. Ni saya di pejabat ni. Sepatutnya line dia okey ni. Ataupun line rumah kamu lah masalah. Okey, dalam panel fire alarm ni dia ada output dan dia ada input, dia ada dia punya sambungan lah. Jadi kamu akan lihat macam mana proses. Okey, yang ni dia punya panel fire alarm ni. Dia ada 2 keadaan. Kalau kamu lihat dia ada yang weatherproof dan juga ada yang normal. Kalau kamu lihat yang weatherproof dengan yang normal ni, apa beza yang signifikan kamu nampak kat sini? Apa beza utama ni? Dia tahan panas. Tahan cuaca lah. Dia tak tahan. Betul. Tapi kalau kamu tengok dia punya binaan ni, apa beza dia? Tengok dia punya kotak tu, apa beza dia? Macam sama je. Ada beza? Nampak tak ada beza dia? Ada beza? Nampak tak? Kotak dia yang kalau kamu perasan yang weatherproof ni dia ada macam awning, nampak tak? Dia tutup. Yang ni tak ada, betul tak? Yang ni air boleh masuk daripada atas. Yang ni air tak boleh masuk daripada atas. Yang weatherproof ni dia macam tebal sikit. Tebal satu perkara, tapi sebabkan kamu nampak dia ada bumbung atas ni. Dia tutup tak nak bagi air masuk daripada atas. Yang ni tak ada kan, betul tak? Okey, kalau kamu lihat pada sekejap ni. Okey, saya pergi detail sikit. Okey, nampak sekarang ni? Nampak? Boleh nampak tak? Nampak? Okey, yang ni adalah panel dalam dia lah. Kalau kamu lihat dekat sini, yang fire alarm ni, panel ni dia ada berapa zon ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zon. Saya nampak tak zon ni? Ni zon, di kawasan zon ni. Yang ada lampu LED warna merah, warna kuning, warna hijau. Warna kuning, nanti kamu akan perasan dalam sistem ni, satu zon ni kamu boleh buat nak mewakili satu bangunan, satu floor ataupun satu apa-apalah. Dia kalau ada 11 zon ni, contoh macam di kolej kita ni, dia ada kawasan yang besar. Kalau kamu perasan fire alarm system di kolej kita ni ada beberapa zon lah. Ada banyak. Di elektrik ada kawasan, ada dia punya kotak ada sendiri. Di lobi ada kotak ada sendiri. Di setiap bangunan dia ada dia punya kotak fire alarm dia sendiri. Perasan tak? Saya. Sebab dia pakai Dia tak campur. Macam di kawasan pentadbiran bangunan depan ni, satu kotak dan sendiri. Tapi dia ada zon banyak lah sebab dia besar kan. Dia ada banyak pejabat, ada banyak bangunan, layer-layer, level-level dia. Dia berbeza-beza lah. Jadi setiap zon ni kamu akan buat pendawaian dalam dia lah. Pendawaian dia simple je. Dia guna konsep two-wire system. Dia bukan live neutral sebab dia berkenaan dalam keadaan DC. Dia akan ada positif dan juga negatif. Suara saya boleh dengar ke? Lagging lagi ke atau macam mana tu?
Kali ni jelas. Jelas Okey, kalau ada nak tanya terus tanyalah. Saya pun tak sure kamu boleh dengar dengan detail ke tak ke. Nanti saya akan sharekan baliklah video dalam YouTube nanti kamu tengoklah. Okey, lepas tu kamu lihat pada bahagian di bawah ni, mode switch ni dia ada dia panggil IST, maksudnya isolate. Lepas tu dia ada NOR, normal. Lepas tu dia ada TF, test fault. Lepas tu dia ada TA, test alarm. Okey, yang ni adalah switch yang selected switch yang kamu boleh pilih. Kalau kamu pilih dalam keadaan normal, kalau kita nak test dia, kita kena letak dalam keadaan NOR lah, normal. Kalau kita nak, katalah kita nak test, dia ada 10 zone. Kita nak test zone 1 dan zone 4 saja. Jadi, the rest, kita boleh isolatekan. Maksudnya, zone 2, zone 3, zone 5 and so on tu, kita boleh isolatekan. Jadi, dia tak akan berbunyi lah. Kita hanya nak test zone 1 dengan zone 3 contohlah. Itu tujuan dia. Lepas tu kita boleh test fault dia. Berlaku tak masalah. Fault ni ada berlaku kegagalan pada mana-mana dia punya sensor dan sebagainya lah. Lepas tu kita boleh test alarm. Test alarm ni kita nak dengar bunyi loceng tu lah. Loceng tu akan bunyi ke tak? Okey Sistem fire alarm ni dia berkendali dalam keadaan incoming masuk AC 240 tapi dia hidup dalam tu hanya 24 volt DC saja. Jadi ada orang tanya, kalau kebakaran katalah trip, macam mana nak hidupkan, macam mana alarm sistem ni boleh berfungsi kalau dah trip? Okey, dia ada backup bateri 24 volt dalam tu. Okey, clear? Jelas? Clear. Okey, jadi kalau berlaku kebakaran, katalah trip, dia masih lagi boleh berbunyi selagi mana bateri dia masih lagi hidup lah. Dia 24 volt, bateri dia sentiasa charge dalam tu. Bila dia on, biasa dia akan charge lah. Okey, kalau kamu lihat dia ada meter volt dengan juga meter amp di sini menyatakan berapa supply dia masuk. Lepas tu berapa ampere dia. Di bahagian sini dia ada menyatakan bahagian indikator dia supply masuk 240, bateri dia okey tak okey dan sebagainya lah. Dia tidak ada begitu tak begitu complicated lah untuk sambungan dia. Dia hanya satu penyambungan yang simple, dua wire system, positif negatif saja dan kamu boleh joinkan kabel tu banyak. Tak ada masalah. Dia berkonsep elektronik saja. Kalau berlaku kebakaran, dia akan menyalakan lampu berwarna merah. Lampu merah ni dia akan blinking, dalam tu dia ada relay, dia akan bunyi ketik. Maksudnya relay tu tengah bekerja lah. Lampu dia akan blinking. Kalau ada masalah, lampu oren. Kalau normal, hijau. Tak ada masalah lah. Kalau berlaku kebakaran, baru dia akan merah. Ada soalan untuk control panel ni? Control panel ni tak ada apa sangat lah. Lebih kepada saya nak terangkan dia punya indikator saja. Ada soalan yang lain? Tak ada. Faham lagi? Okey, dalam fire alarm ni, komponen-komponen dia, okey, dalam bahagian control panel tu, sistem dia ada, kita akan pilih zone dia pertama. Lepas tu kita akan test alarm condition, test fault condition, sama ada normal. Lepas tu isolate condition. Kita akan test semua lampu dia, okey tak okey, test bateri dan reset switch. Okey, reset switch ni tujuan dia untuk apa? Katalah kamu buat maintenance, alarm tengah berbunyi, jadi kamu nak offkan dia, kamu kena tekan reset switch. Bila kamu dah betulkan dia punya detektor dia dah okey, katalah detektor ada yang kena gigit tikus ke apa ke, dah putus kan, jadi dia berbunyi. Lepas kamu dah sambung, dia akan tetap berbunyi selagi mana kamu tak reset. Jadi kamu kena tekan button reset tu lah. Okey, ini adalah dia punya penggera lah. Apa yang dia akan bunyi. Biasanya alarm ni sama je, bunyi dia loceng, tak ada membezakan apa. Loceng ni hidup dalam keadaan 12 volt lah. Nak hidupkan dia 12 volt. Berlaku apa-apa, ada yang 20 volt, ada yang 24 volt. Tapi kebanyakan loceng yang ada di kolej kita yang kita pakai semuanya 24 volt. Dia sama dengan supply yang dimasukkan daripada bateri dan juga daripada dia punya transformer 24 volt. Okey, yang ini kalau kamu perasan sprinkler ni, okey, sprinkler ni dia tidak akan keluarkan air sendiri. Dia kena ada apa? Macam mana nak bagi air tu keluar? Siapa boleh jawab? Macam mana nak bagi air keluar? Pakai apa? Tak dengar, pakai apa?
Pakai apa? Sensor. Pakai apa? Google? Kuat sikit, kuat sikit. Aziz tak dengar sangat. Tak dengar Aziz cakap pelan sangat. Hello. Hello, dengar. Ada. Dia pakai apa? Dia pakai apa Aziz? Penggera. Yalah penggera. Dia pakai apa? Sensor. Bukan. Macam mana nak bagi apa ni penggera ataupun sprinkler ni bekerja? Macam mana nak bagi dia hidup? Kena ada kebakaran. Yelah, bila tadi katalah sekarang ni dia punya flow dia smoke ke heat dah kesan ada asap ataupun kepanasan berlaku, dihantar pada control panel. Control panel aktifkan sesuatu dulu sebelum air keluar. Apa yang dia aktifkan tu? Pam air. Pump, water pump. Sebab sprinkler ni tak boleh hidup kalau tak ada water pump, betul? Betul tak? Dia kena ada water pump. Water pump tu kena hidup barulah air tu keluar. Okey, yang ni satu lagi yang ada setengah orang pakai, dia pakai horn lah. Dia bunyi horn ni jarang orang pakai. Biasa orang pakai loceng lah. Fire alarm system ni kebanyakan dia pakai loceng. Itu saja dia punya input, control panel dan juga output. Sebab hari ni kita tak ada buat amali, kamu hanya melihat apa benda yang ada dalam dia je. Bila kamu buat nanti kamu mendawai, baru kamu nampak macam mana nak sambung dia. Macam ni kamu tak akan nampak detail lah. Tapi di bahagian penyelenggaraan nanti, bila kamu buat, ini adalah senarai semak yang kamu kena check. Kadang-kadang sistem kamu okey, tapi loceng tak berbunyi. Sebab apa? Loceng ni pun masalah juga. Kadang-kadang bila berlaku kebakaran, dia tak bunyi. Yang ni kamu kena check. Sebab tu dia ada test bell tu. Maksudnya bell tu kita kena test juga. Kita tengok sama ada dia berbunyi, adakah sensor kita problem atau bell kita problem. Kadang-kadang sensor okey, bell tak bunyi. Sebab dalam tu kadang-kadang ada cicak mati lah. Biasalah dalam lama kan. Jadi benda-benda tu kena pastikan. Kadang-kadang supply dah sampai dah, tapi bell tak hidup. Wire kena gigit tikus. Itu adalah benda-benda yang berlaku. Lepas tu kita kena check dekat dia punya control panel tu ada bateri, ada fuse, ada card. Okey. Setiap zone tu, tadi dekat zone ni, saya kalau kamu datang saya akan tunjuk. Dekat zone ni, dalam ni dia ada card dia. Kalau kamu pernah nampak, card ni dulu-dulu lah. Saya rasa kamu tak tahulah kamu sempat jumpa ke tak. Dulu-dulu di card ni dia tapi kalau sekarang ni macam kamu pernah nampak RAM. Bila kamu nak slotkan kamu punya RAM, kan dia jenis macam card kan, dia cocok kan, betul tak? Dalam CPU kan. Dengar tak? Dengar. Okey, card tu dia konsep slot in tau. Macam kamu nak sambung kamu punya graphic card ke, nak sambung kamu punya RAM, dia letak, lepas tu kamu clip. Card tu lama-lama dia akan apa tu kita panggil, dia ada carbon tau. Jadi kamu macam mana kamu pakai eraser, kamu gosok dekat card pada RAM tu, sama juga kamu akan buat pada kita punya zone ni. Zone ni lama-lama dia akan oxidize di situ sebab rabuk dan sebagainya. Jadi kita kena maintain dia, kena bersihkan, kena gosok dia dan sebagainya lah. Setiap zone ni ada satu card dia. Kalau rosak zone tu, tukar card je lah. Card tu dia boleh buka, boleh masuk, dia slot in saja. Nampak tak bayangan card tu? Yang saya kata card ni. Nampak kan? Dia macam RAM, dia card keluar masuk macam tu lah. Okey, lepas tu dia cakap apa lagi? Test kita punya. Okey, smoke detector ni pun kita kena test, kita kena pakai asap, keluarkan tengok dia kesan tak asap tu. Dalam keadaan biasa dia kesan tak? Okey. Sama juga haba ni kamu kena pakai heat shrink punya macam dekat lab ada yang kita bengkokkan conduit tu kan. Kita pakai tu, kita tengok dia kesan ke tak. Hydrant, hose, pump dan lampu keluar. Ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan fire alarm system lah. Nanti satu lagi teori tentang alarm sistem domestik. Dia cerita detail lagi tentang alarm sistem domestik, tapi yang ni dia tak begitu detail sebab fire alarm system ni dia tidak complicated. Kalau dalam subjek kita ni, yang ranking yang paling mudah adalah fire alarm system lah. Yang paling, tak tahulah, bagi saya yang paling mudah untuk kamu score adalah fire alarm system lah.
Ke yang paling mudah aircon? Aircon tu nombor 4 kot saya rasa. Nombor 4 yang paling apa? Yang paling susah ke paling senang? Paling susah. Dia ada 4 tu, saya tak tahulah kamu ranking, tapi kebanyakan student selalu letak aircon tu paling susah lah. Yang paling senang yang fire alarm system ni. CCTV tu dia nak kata senang, tak senang sangat, tak susah-susah sangat. Tapi alarm sistem domestik dia bawah, saya boleh kategorikan dia jatuh bawah selepas kesusahan aircon, dia jatuh dekat alarm sistem domestik. Kenapa saya kata macam tu, nanti kamu akan nampak nanti bila kamu buat. CCTV dia susah masa nak buat apa, clamping je, betul tak? Betul. Yang lain-lain tu kamu boleh explore, saya tak kisah sangat. Tapi alarm sistem ni, alarm sistem domestik nanti saya akan buat satu kuliah lagi. Tapi saya cuma nak tahu juga, ada juga pelajar dia ada masalah. Kalau kamu buat, saya buat kelas live begini, kamu pakai line Streamlit ke Unify, saya tak ada masalah. Tapi kalau kamu pakai line handphone yang ada data yang ada limitation, nanti bimbang. Kalau saya buat kelas lama, dia akan habislah kan. Tapi rata-rata semua pakai line apa ni? Pakai wifi ke apa ni? Data. Pakai data. Cukup ke data ni? Pakai data cukup. Cukup Ataupun unlimited data kamu? Unlimited data tapi kadang-kadang ada juga sekat dia. Oh, okey. Sebab saya faham daripada saya lepas saya buat kelas, ada yang bila saya buat kelas lama sejam lebih 2 jam, dia kata saya ada masalah lah doktor, saya punya data tak banyak. Jadi kadang-kadang saya buat kelas 15 minit, 20 minit je. Lepas tu nanti saya akan sambung lagi kelas yang seterusnya. Tak boleh lah buat kelas panjang macam kelas bersemuka kan. Jadi kalau kamu kata kamu tak ada masalah, saya boleh panjang. Tapi kalau kamu kata ada masalah lain, kita tak boleh buat lama lah. Jadi hari ni saya ringkas saja slide saya ni. Saya buat dalam 20 slide saja. Sebenarnya dia banyak, tapi nanti saya akan buat lagi 15 minit ataupun 20 minit. Jadi supaya satu hari kelas teori tu tak adalah terlalu lama. Ni pun saya rasa dah lebih kurang nak dekat sejam juga ni, tapi campur-campur kan. Jadi yang penting hari ni tentang fire alarm system ni, kamu clear lah apa yang kamu patut dapat hari ini tentang fire alarm. At least dia punya block dia ada input, ada control panel, ada output. Clear? Faham Faham Okey, saya siapa ni? Syafi'i baru nak masuk. Encik Syafi'i, apa khabar Encik Syafi'i? Ya tuan. Sorry tuan. Lesson elok tuan. Ya, kau kat mana PE ni? Kat rumah lagi. Oh ya ke? Kita dah penghujung episod dah ni PE. Okey, tak apa PE. Nanti saya dah rekod ni, nanti saya akan share dalam YouTube tu. Nanti kamu tengoklah. Okey, betul. Apa ni PE? Si Syamil yang cerita PE? Jamil. Itu cerita apa dah dia lupa. Dia cakap dia tengah quarantine kat tu. Dah habis belum? Tahu lah. Dia tengah tunggu apa surat apa dah. Oh, dia surat pelepasan. Macam tu. Saya pun biasa dah kuarantin tu, anak saya punya taskar lah, apalah, biasalah tu. Kontak-kontak dengan orang. Okey, untuk fire alarm ni, last kali saya share satu gambar. Saya share satu gambar yang kamu nampak gambar ni. Saya rasa masa kemalangan ni viral lah, kemalangan ni. Betul tak? Tak tahu kisah kemalangan ni? Tak tahu Gambar kereta apa yang accident ni? Lamborghini ni dia accident di Federal Highway salah saya. Dia berlumba ni 3 kereta ni daripada Singapura ni. Tapi saya nak bagi tahu, nak kait dengan, saya tak nak tahulah macam mana dia accident, tapi saya nak kaitkan dengan kita punya subjek ni, fire alarm system ni kan. Sebaiknya dalam kereta mesti ada satu fire extinguisher. Maksudnya alat pemadam kebakaran lah. Sebab dalam kereta takkan nak pakai alarm system pula kan. Dalam kereta ni dia baik ada satu alat pemadam api lah. Yang kecil pun cukup. Pada pastikan dia ada lah, jangan kosong pula kan. Kenapa saya kata macam tu? Kadang-kadang lately ni dalam kereta kita bukan saja ada minyak, ada fuel tu, dan juga dia ada juga pendawaian elektrik. Pasal nak daripada lampu, daripada bateri dan sebagainya. Bila crash,
takut berlaku short circuit tu yang kamu perasan bila berlaku short circuit dia ada spark tau. Bila spark habis tu dia jumpa dengan minyak, tu dia cepat. Jadi kalau ada kebakaran daripada kecil kita sempatlah padam. Saya cakap dari segi aspek akademik lah. Lagi aspek yang lain-lain tu saya tak pastilah. Tapi kalau berlaku kebakaran, bila crash, wire-wire tu dia akan bertemu dan sebagainya, dia akan ada short. Bila touching dia short lah. Bila short, berlaku ada leaking minyak aja, tu dia cepat. Tu yang jadi apa kalau kamu nampak dia kereta meletup dan sebagainya. Kalau kamu perasan kereta terbakar ni sangat cepat. Betul tak? Pernah nampak tak kereta terbakar, lori terbakar ke? Dia memang sangat cepat. Jadi kadang-kadang kalau kita ada kadang-kadang kita jumpa kan di jalan raya Kemalangan yang api baru nak mula, kalau kita ada alat pemadam tu, okeylah boleh tolong padamkan kan. Sebab kadang-kadang kita nampak simple tapi kita mampu menyelamatkan nyawa orang lain lah. Sama ada nyawa kita, keluarga kita ataupun orang-orang sekeliling kita. Ini adalah benda-benda yang simple tapi dia signifikan lah. Sama juga di rumah. Okey, saya bagi tahu kat rumah kita juga, kita boleh juga pasang yang macam ni. Smoke ni, tapi yang kat rumah punya dia dah pakai bateri dan dia ada buzzer sendiri. Maksudnya kalau dia kesan asap, dia akan bunyilah tek sendiri lah. Dia tak adalah sambung dekat control panel. Dia terus bunyi, dia ada buzzer di sini. Ada jual tu. Kalau kamu nak pakai di rumah lah, ada jual yang begitu. Kat rumah kita tak pakai break glass semua ni, kita tak pakai. Kita pakai yang simple-simple. Dan di rumah pun perlu ada alat pemadam kebakaran tu lah. Okey. Ada soalan untuk kelas teori pagi ni? Ada soalan boleh tanya. Saya stopkan saya punya sharing ni. Okey. Onkan kamera masing-masing. Saya nak tanya beberapa soalan. Onkan kamera masing-masing. Capi, awak duduk dia daun kan, Pi? Memang ada masalah lain Pi? Izrik mana Izrik? Tahu dia. Izrik, onkan kamera kamu. Okey, pergi kan nanti awak tengoklah balik video tu. Saya tak boleh nak ulang balik ni. Kan lama pula untuk kawan-kawan kamu yang lain. Okey, Sadiq Iman. Sadiq, boleh tak terangkan saya macam mana konsep smoke detector untuk ion? Tak apa, salah pun tak apa. Kongsi, nanti kawan-kawan lain boleh tambah-tambah. Sadiq, dengar tak, Dik? Cuba share. Tadi masa kelas teori janganlah dengar je, tulis sikit-sikit. Saya minum air kejap. Pat. Apa? Terangkan saya untuk SD smoke detector tentang ion. Smoke detector. Ion. Najwa standby untuk optical pula. Tahan apa? Apa dia? Smoke. Tahan apa? Ni smoke lah. Tahan apa? Smoke detector. Saya cakap. Apa dia? Pengesahan asap. Asap. Okey. Saya nak kamu terangkan, tadi kan dia ada dua untuk smoke detector. Ada yang ion, ada optical. Saya nak terangkan yang ion. Apa tu ion? Ion dia boleh hidu asap. Hidu asap? Macam mana dia nak hidu asap tu? Macam mana? Ion tu nak hidu asap? Kalau dia api ke asap ke dia goceng. Betul. Sekarang ni ion. Macam mana ion tu bekerja? Saya nak tahu.